Mak Encep pandang Nyi Linggi sambil perhati keadaan sekeliling. Datuk tu berdiri dekat sebelah Mak Encep dan berkata, "Linggi, ada apa ni Linggi?" Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay guys, masa yang ditunggu-tunggu telah sampai. Kita dah sampai part terakhir cerita Jalur Linggarjati Tera 2 Pendaki Cermai. Siapa sebenarnya Abang Moka ni? Nak tahu? Jom. Tapi sebelum tu, bagi yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang guys. Tanpa membuang masa lagi, jom, let's jump to Rabang Seram. Mak Encep melangkah perlahan-lahan je dengan tongkat tanpa menoleh ke arah Adi. Dengan lembut, dia sentuh bahu Abang Moka yang masih mengeram dan suruh dia bertenang. Lama kelamaan, Abang Moka kembali tenang dan berubah menjadi seperti sedia kala. Abang Moka kemudiannya berundur perlahan-lahan ke arah Adi. Tak lama lepas tu, dari sebelah kanan Adi berjalan seorang datuk berbaju serba putih pakai serban. Tadi sebelah kiri Mak Encep kan, yang ni datuk pula belah kanan. Datuk tu berjalan sambil sentuh bahu Abang Moka. Terus Abang Moka cium tangan datuk tu. Nyi Linggi melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat nampak semakin pucat. Matanya gerak-gerak dan nampak marah. Lepas tu dia kata, "Kalian!" Mak Encep pandang Nyi Linggi sambil perhati keadaan sekeliling. Datuk tu berdiri dekat sebelah Mak Encep dan berkata, "Linggi, ada apa ni Linggi?" "Jangan masuk campur. Ini bukan urusan kamu. Budak-budak ni harus mati." Mata Nyi Linggi terbeliak, tapi dia berundur dengan perlahan. Adi menggigil bila dengar Nyi Linggi cakap macam tu. Yelah, ancaman tu untuk siapa lagi kalau bukan dia dengan Ayu. Kemudian datuk tu cakap, "Nyi Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia tu sama dengan membunuh seluruh manusia." Datuk tu berkata sambil memutar-mutar tasbih dekat tangan dia. Kemudian Nyi Linggi pula balas, "Barang siapa membunuh seorang manusia bukan kerana orang tu membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Al-Maidah ayat 32. Nyi Linggi terus tunjuk ke arah Adi sambil berkata, "Budak ni telah buat kerosakan. Dia harus mati." Adi semakin menggigil ketakutan, sementara Nyi Linggi terus ketawa dengan kuat sambil berkata, "Mati, mati, mati." Datuk tu dengan Mak Encep tak henti-henti beristighfar sambil memutar-mutarkan tasbih. Kemudian datuk tu bersuara, "Manusia tempatnya salah Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekilafannya Linggi." "Jangan masuk campur." Nyi Linggi kemudiannya tunjuk ke satu arah. Tempat tu gelap sangat. Dekat situ ada kalung wewe yang tergantung sejak dari tadi. Tiba-tiba dengar sepantas kilat, wajah kalung wewe tadi dah ada dekat depan Adi. Tangan kanannya dengan cepat cekik leher Abang Moka, sementara lidahnya menjilat-jilat wajah Adi. Adi menjerit ketakutan bila dia nampak ada ulat bergerak-gerak dalam mulut kalung wewe tu. Mak Encep terus sebat tasbih dia ke arah kalung wewe, tapi belum sempat kena, kalung wewe tu terus hilang sambil ketawa. Abang Moka terbatuk-batuk sambil pegang lehernya yang nampak menghitam. Nyi Linggi melayang dan terus hilang. Muncul balik dekat balik pokok, kemudian hilang. Muncul lagi dekat atas dahan, lepas tu hilang. Tapi dia tak berani muncul dekat dengan Adi. Adi jadi panik sebab dekat mana pun Nyi Linggi muncul, mata Nyi Linggi pandang je dekat Adi. Terdengar suara dari segala arah dengan kata-kata, "Mati, mati, mati." Adi tutup telinga dia, tapi semakin kuat dia tutup, suara-suara tu semakin jelas. Adi menjerit-jerit. Abang Moka kemudiannya dengan kasar tarik tangan Adi dan berkata, "Istighfar Adi, istighfar, ingat Tuhan, engkau orang Islam kan?" Adi terus beristighfar, tapi suara-suara dekat kepala dia semakin kuat
sampaikan Adi memukul-mukul kepala dia supaya suara tu hilang. Abang Muka suruh istighfar lagi. Adi terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian pop, Abang Muka tampar dia, suruh beristighfar dengan lebih kuat. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Adi menjerit semahu-mahunya sambil menangis. Lepas tu Abang Muka pegang bahu Adi. Dia tersenyum sambil berkata, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Adi terus menangis sambil berulang kali ucap astaghfirullahalazim sampailah suara-suara tu semua hilang. Lepas tu Abang Muka tampar pipi Adi dengan perlahan dan berkata, "Ish, budak-budak." Kemudian datuk tu melangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Tangan datuk tu tak henti-henti memutar tasbih dan berkata, "Lepaskan anak ini, pergilah Linggi." Nyi Linggi pandang datuk tu dengan tajam. Dia tersenyum dan terus berkata, "Mati, mati, mati." Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat kuat. Sosok kalung wewe tu sekarang ada tepat dekat depan Mak Encep. Tangannya yang penuh nanah dan berkuku tajam diangkatnya. Mak Encep terkumat kami membaca sesuatu. Semakin cepat Mak Encep memutarkan tasbihnya, semakin kuat makhluk tu menjerit. Bila Mak Encep buka mata, terdengar jeritan kesakitan makhluk tu yang kemudiannya terbakar menjadi abu. Nyi Linggi terdiam tengok kejadian tu. Dia nampak marah. Kemudian dia berkata, "Nyawa dibayar nyawa." Datuk tu kemudiannya berkata sesuatu kepada Mak Encep. Dengan tenang Mak Encep mendengar sambil mengangguk-anggukkan kepala dia. Perlahan-lahan Mak Encep toleh dekat Abang Muka. Abang Muka pun anggukkan kepala, tanda dia faham juga dengan apa yang dikatakan oleh datuk tu. Kemudian Abang Muka papah Adi untuk berdiri. Rupanya mereka diminta untuk segera turun dan tinggalkan datuk tu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi, Adi nampak Mak Encep cium tangan datuk tu. Dengan perlahan datuk tu tepuk bahu Mak Encep. Abang Muka pun buat benda yang sama, diikuti dengan Adi. Tangannya lembut je dan berbau wangi. Sambil belai rambut Adi, datuk tu kata, "Kamu pulang ya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata di mana pun kamu berada." Dengan ucapan salam, mereka bertiga pun terus turun. Dalam perjalanan turun tu, mereka bertiga diam je, tak berkata apa-apa pun. Kemudian Adi teringat dia raba poket seluar dia. Dia nak periksa kain putih yang dibawa tu masih ada lagi. Dan dia terfikir, kenapa kain putih? Mereka pun terus jalan turun ikut Mak Encep dari belakang. Abang Muka tersenyum je pandang Adi sambil berkata, "Dah serik ke nak naik cermai boy?" Adi cuma tersenyum dan berkata dalam hati, "Serik? Memang serik lah. Bukan nak naik cermai je. Mungkin inilah yang terakhir di panjat gunung. Jangan lemah boy. Kejadian ni ambil pelajarannya." Abang Muka macam tahu je apa yang berbisik dekat hati Adi. Kemudian Adi berkata, "Bang, terima kasih banyak bang sebab dah tolong saya. Kalau tak ada bang, tak tahulah apa nasib saya. Kau selamat bukan sebab aku je boy. Kau kena berterima kasih dengan ramai orang yang tolong kau. Ada Mak Encep, orang-orang dekat Cibuna, orang tua kau yang tak putus mendoakan kau dekat rumah, Ayu, termasuklah Nyi Linggi. Dan tingkatkan ibadah kau sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Besar. Ada hikmah dari setiap kejadian boy. Jangan jadikan ini pengajaran peribadi kau. Ceritakan kepada semua orang. Bukan manusia je hidup dekat dunia ni. Berhentilah melakukan kerosakan dekat bumi." "Ya bang." "Bang, tadi datuk yang pakai seluar putih tu siapa bang?" Abang Muka cuma tersenyum je, tapi dia tak menjawab. Kemudian Adi tanya lagi, "Kalau wewe tadi macam mana nasib dia bang?" "Mati." "Bang, tadi masa kita salam dengan datuk tu, kenapa Nyi Linggi diam je, tak serang kita?" "Kau ni banyak tanyalah. Ambil kesempatan di saat orang lengah, bukan perbuatan terpuji boy. Kau ingat Nyi Linggi tu siapa? Manusia." Mereka teruskan perjalanan lagi. Trek yang mereka lalui mula luas dan mendatar. Kabus nipis melayang di antara semak dan pokok-pokok yang ada dekat situ. Adi rasa pelik sebab dia tak nampak satu penampakan pun.
Yelah, mungkin dia dah terbiasa nampak tadi. Itu yang dia rasa pelik kan. Dalam tak sedar tu, mereka dah sampai dekat pos Condong Amis, tempat pertama kali Adi berjumpa dengan Abang Muka. Mak Encep berjalan ke arah pondok kosong tu. Mungkin dia nak berehat kejap kot. Mereka berdua ikut dari belakang. Baru je sampai dekat pondok tu, tiba-tiba leher dengan pipi Adi bekas kena cekik dengan kalung wewe tu berdenyut. Adi usap perlahan-lahan leher dia yang terasa sakit tu. Tapi rasa sakit tu semakin tak tertahan. Abang Muka baringkan Adi dekat atas lantai pondok tu. Mak Encep kemudiannya picit telapak tangan kanan dia sambil mulutnya terkomak-kamit membaca sesuatu. Kepala Adi terasa berat. Adi terdengar Abang Muka bercakap dengan suaranya yang lembut. "Boy, sekali-sekala datang tengok aku dekat sini ya." Lepas tu Abang Muka buka pin dari bagnya dan letak dekat tangan kiri Adi. Adi genggam pin tu. Tapi lama kelamaan pandangannya mulai kabur. Benda terakhir yang dia ingat adalah gema azan subuh. Bila Adi tersedar, dia dah ada dekat atas katil. Dekat tangan dia ada infusion tube. Rupanya Adi dah ada dekat hospital. Tiba-tiba pintu bilik tu terbuka. Adi nampak Ayu masuk. Rasanya macam dah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Ayu. Ayu datang dan terus peluk Adi sambil menangis. Dia minta maaf berkali-kali sambil terus menangis-nangis. Kemudian Adi bertanya, "Kau tak apa-apa Yu? Maafkan aku Adi, disebabkan aku kau jadi macam ni. Yang penting kita selamat Yu. Siapa yang bawa aku kat sini Yu? Aku pun tak tahu ni. Aku pun bangun-bangun dah ada dekat sini." Adi teringat dekat Mak Encep dengan Abang Muka. Sungguh-sungguh dia berterima kasih dekat mereka yang pasti bersusah payah bawa Adi turun dari Condong Amis sampai ke Cibuna. Kemudian Adi teringat pin yang Abang Muka bagi sebelum dia pingsan tu. Dia tanya dekat Ayu, "Yu, nampak tak pin yang aku pegang sebelum aku pingsan?" "Oh, ada. Kejap-kejap." Ayu ambil pin tu dan bagi dekat Adi. Adi perhati gambar yang tercetak dekat pin tu. Ada gambar cicak dan gunung. Tulisan dekat bawahnya berwarna kuning, dah agak pudar tapi masih boleh dibaca. H Mountain. Entah apa maksudnya, Adi tak tahu. Tapi pin ni akan disimpan selamanya sebagai peringatan untuk malam yang penuh keseraman dekat Ciremai tu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia raba poket seluar dia, kosong. Lepas tu dia tanya Ayu, "Bekas pembalut kau yang ada dalam kain putih tu mana Yu?" "Oh, dah buang dalam tu sampah." Kau tahu pasal pembalut dalam kain putih tu? Kan selama ni kau pingsan." Adi tersenyum dengar pertanyaan Ayu tu. Dia teringat betapa seramnya perjalanan malam tu demi nak ambil pembalut tu. Dia terasa nak ceritakan semuanya dekat Ayu. Tapi Ayu nampak macam terkejut. Kemudian dia tersenyum sambil berkata, "Di, padahal selama ni kau pingsan Di. Tapi tak apalah. Selepas malam tu rasanya aku dah tak takut kalau dengar hal-hal pelik lagi. Nantilah aku ceritakan perjalanan aku pergi ambil pembalut tu malam-malam dekat Ciremai. Nanti aku ceritakan tentang Nyilinggi, Kalung Wewe, Abang Muka. Nanti kita datang sini lagi nak tak? Mak Encep yang rawat dan jaga kau selama kau pingsan dan kerasukan tu. Kita dah banyak terhutang budi dekat dia." "Apa?" Sekarang giliran Adi pula yang terkejut. So guys, siapa sebenarnya yang naik Ciremai malam tu? Adik Ayu. Aduh, pening. Tuliskan pendapat korang dekat bawah. Okay guys, sekali lagi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro dan H Mountain sebab izinkan saya kongsi cerita ni. Dan mungkin lepas ni ada lagi satu cerita lebih kurang macam ni, tapi ini ramai-ramai. Kalau korang nak dengar lah. Kalau nak dengar cerita seram lain dari yang lain, korang boleh subscribe channel ni. Terima kasih sebab dah menonton. Saya Syarun. Assalamualaikum. Adiosa.